Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Jejak Alam Mistik. Saya, Nazri Saleh Osanda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda kisah sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Legenda Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang berkisah tentang sebuah kisah legenda dari pelbagai versi cerita rakyat di Sarawak. Kisah ini tentang puteri dari kayangan dan menurut cerita, pernah seorang puteri kayangan yang telah turun ke bumi yang bernama Puteri Santubong yang berperanan sebagai pahlawan perang dibantu oleh Puteri Sejinjang. Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang adalah dua puteri dari kayangan. Paras dan kecantikan mereka tiada tolok bandingnya ketika itu. Sesiapa yang memandang pasti akan terpukau. Rupa paras dua puteri itu bagaikan bulan purnama menghiasi alam dan bersinar terang menyerikan kolam madu. Walaupun ketinggian mereka sederhana sahaja, suara mereka merdu seperti seruling bambu. Inilah keistimewaan Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang menjalani kehidupan yang sangat mesra dan diibaratkan seperti saudara kembar. Senyuman dan kegembiraan sentiasa bermain di bibir. Bergurau dan bersenda tidak lekang daripada keduanya. Mereka sentiasa sepakat dan sekata. Inilah kehidupan mereka seharian. Namun, terdapat beberapa versi kisah legenda ini untuk saya kongsikan kepada anda. Kemudian, saya akan merungkai versi yang sebenarnya menurut maklumat dari sumber batin. Pada versi pertama, diceritakan pada suatu ketika dulu, terdapat dua buah kampung berjiran tetapi sering bermusuhan, iaitu Kampung Pasir Putih dan Kampung Pasir Kuning. Bagi menamatkan persengketaan kedua buah kampung ini, maka dua orang puteri dari kayangan telah diutuskan dan kedua orang puteri tersebut adalah Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. Kedua orang puteri raja ini dikatakan sepupu dan Puteri Santubong telah diminta untuk ke Kampung Pasir Kuning, sementara Puteri Sejinjang pula telah diutuskan untuk memelihara Kampung Pasir Putih. Kedua orang puteri dari kayangan ini telah diminta untuk bersumpah agar tidak lagi berlaku persengketaan antara kedua buah kampung ini. Puteri Santubong memiliki kepakaran menenun dan menjahit kain dan dia telah memperturunkan ilmunya ini kepada penduduk kampung itu untuk menghasilkan pakaian yang cantik dan menarik. Perkara ini telah menarik perhatian para pedagang luar, termasuklah putera Serapi dari Matang yang sangat kacak. Hendak dijadikan cerita, Puteri Santubong telah jatuh hati pada putera Serapi dan Puteri Sejinjang pada masa yang sama turut menaruh perasaan pada putera Serapi.
Perkara ini telah menimbulkan konflik dan perkelahian antara kedua puteri ini. Akibat melanggar perjanjian, Puteri Santubong telah disumpah menjadi Gunung Santubong, sementara puteri sejinjang pula telah disumpah menjadi Gunung Sejinjang. Versi kedua, terdapat kisah yang mengatakan Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang merupakan dua orang puteri Sultan Brunei. Setelah ayahandanya dibunuh pada abad ke-18, dua orang puteri ini bersama 7 orang putera sultan telah lari bagi menyelamatkan diri. Disebabkan kesemua mereka perlu menyeberangi Laut Cina Selatan yang sangat berbahaya untuk ke Tanah Melayu, maka kesemua 7 orang putera telah bersepakat bahawa 2 orang puteri ini tidak akan turut serta, sebaliknya hanya akan tinggal di kawasan yang kini dikenali sebagai Santubong. Orang Dayak yang mendiami kawasan tersebut amat hairan dengan kemunculan 2 orang puteri ini yang sangat cantik bagaikan turun dari kayangan. Walaupun pada mulanya hidup aman, kedua-dua puteri ini akhirnya berbalah kerana sering cemburu dengan kecantikan antara satu sama lain. Malah, perbalahan ini turut menyebabkan kematian 2 orang puteri ini kerana telah berbunuhan antara satu sama lain. Versi ketiga pula, kisah ini lebih kurang sahaja dengan versi pertama tadi, di mana 2 orang puteri daripada kayangan telah dihantar untuk menjaga ketenteraman 2 buah kampung yang bersengketa. Namun, kerana ingin menarik perhatian Putrajaya, kedua orang puteri ini telah bersengketa. Pada mulanya, ia tidak melibatkan pergaduhan secara fizikal. Namun, Puteri Sejinjang dikatakan telah memulakan terlebih dahulu serangan secara fizikal terhadap Puteri Santubong. Dikatakan juga sewaktu perkelahian 2 orang puteri ini, ribut petir telah melanda kawasan kampung mereka selama beberapa hari. Dalam pergaduhan ini, Puteri Sejinjang telah melepaskan satu tumbukan yang tepat mengenai muka Puteri Santubong. Tumbukan ini telah menyebabkan bahagian rahang mulut Puteri Santubong patah dan menyebabkan kecacatan kekal pada mukanya. Menurut kisahnya, disebabkan hal inilah di puncak Gunung Santubong terdapat kesan lekukan padanya. Bagi membalas dendam, Puteri Santubong telah membunuh Puteri Sejinjang dengan membaling sebatang tombak yang telah mengenai jantungnya. Walaupun Puteri Santubong memenangi perkelahian ini, dia akhirnya menyesal kerana telah membunuh seorang yang sangat rapat dengannya. Putrajaya yang mengetahui mengenai pembunuhan ini akhirnya membatalkan hasratnya untuk mengahwini Puteri Santubong. Perkelahian antara kedua puteri ini turut bermakna mereka telah melanggar sumpah yang telah dibuat dan akibatnya mereka telah bertukar menjadi Gunung Santubong dan Gunung Sejinjang. InsyaAllah, dalam video ini saya dan Puan Ita akan menjawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, semua perkara misteri dan mistik datang dari Allah untuk menguji keimanan dan ketakwaan setiap hamba-hambanya. Hanya kepada Allah saja tempat kita minta petunjuk, perlindungan dan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah legenda Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang sangat popular di kalangan masyarakat Sarawak sehingga kisah ini diabadikan dalam lagu rakyat. Untuk pengetahuan semua, berdasarkan maklumat dari sumber batin mengesahkan bahawa kisah legenda Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang adalah kisah sebenar yang terjadi ratusan tahun dahulu. Versi yang sebenar dalam 3 versi yang saya sampaikan tadi
pada awal video adalah pada versi yang ketiga. Cuma ada beberapa perkara sahaja yang perlu diperbetulkan. Memang benar, dua orang puteri, iaitu Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang daripada Kayangan telah dihantar untuk menjaga ketenteraman dua buah kampung yang bersengketa. Puteri Santubong memiliki minat dalam menenun dan menjahit kain, dan Puteri Sejinjang pula memiliki kemahiran dalam menumbuk padi. Namun, kerana ingin menarik perhatian seorang putera, dua orang puteri ini telah bersengketa kerana masing-masing telah menaruh hati kepada putera tampan tersebut. Putera tersebut sebenarnya orang dari Kayangan juga seperti mereka, dan orang kampung yang bersengketa itu adalah manusia di alam nyata. Memang benar, pergaduhan mereka melibatkan secara fizikal. Puteri Sejinjang telah memulakan terlebih dahulu serangan secara fizikal terhadap Puteri Santubong. Ribut petih telah melanda kawasan kampung tersebut selama beberapa hari, di mana orang kampung tidak mengetahui apa yang berlaku di alam Kayangan. Dalam pergaduhan ini, sebenarnya Puteri Sejinjang telah menghayun alat menumbuk padi tepat mengenai muka Puteri Santubong. Tumbukan ini telah menyebabkan bahagian rahang mulut Puteri Santubong patah dan menyebabkan kecacatan kekal pada mukanya. Disebabkan hal inilah, di puncak Gunung Santubong terdapat kesan lekukan padanya. Bagi membalas dendam, Puteri Santubong telah membunuh Puteri Sejinjang dengan membaling sebatang tombak yang telah mengenai jantungnya. Walaupun Puteri Santubong menang, ini bermakna perkelahian antara kedua puteri ini telah melanggar sumpah yang telah dibuat, dan akibatnya mereka telah bertukar menjadi Gunung Santubong dan Gunung Sejinjang. Pada keesokan paginya, orang kampung terkejut dengan kewujudan dua buah gunung yang sebelum ini tiada gunung di kawasan tersebut. Kemudian datang penyampai berita dari Kayangan kepada orang kampung untuk jadikan sebagai pengajaran. Dan dari situlah orang kampung tahu perkara sebenar berkenaan Gunung Santubong dan Gunung Sejinjang. Pertelingkahan sesama sendiri tidak membawa apa-apa manfaat. Sebaliknya, berbincang lebih baik, elak salah faham yang boleh membawa kemudaratan berpanjangan.